Kadang benda ni pun ibu bapa tak cakna pasal anak. Rupanya anak dah balik. Pasal semayang dia, pasal aurat dia apa semua, kitalah tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk tahu. Subhanallah. Okey, jadi soalan tadi pasal solat. Pasal solat kan? Baiklah, saya nak tanya. Adakah orang baik akan solat ataupun bila solat jadi orang baik? Okey, ada orang tanya macam ni. Nak ubah dunia, kena ubah apa? Ubah manusia, betul kan? Manusia baik, dunia jadi baiklah. Nak ubah manusia, kena ubah hati. Betul tak? Nak kena perbaiki hati. Tapi nak dapat hati yang baik, kena perbaiki solat. Lepas tu orang tanya, Ustazah, orang baik mesti solat. Orang baik insya-Allah akan solat. Tapi orang solat tak semestinya baik, dia kata. Sebab ramai juga orang yang solat tapi perangai buruk. Semayang jaga, siap pergi masjid. Dia tak bertanggungjawab sangat dengan isteri. Suami yang tak bertanggungjawab. Nafkah ke apa tu termasuk dalam suami yang dayus lah. Bukan semestinya tak larang perkara maksiat saja. Banyak umum bab isu dayus ni. Okey. Jadi nak sebutnya tadi tu, orang yang solat, okey, confuse sikit. Orang yang solat, insya-Allah kalau dia masih belum baik, lama-lama dia akan jadi baik. Tapi jangan tunggu baik dulu baru nak solat. Angguk-angguk tu tak faham lagi tu kan? Okey. Subhanallah. Contoh. Kita sakit. Lepas tu doktor kata makan ubat ni. InsyaAllah bila kamu makan ubat, kamu akan sihat. Okey. Jadi kita ni sebab nak sihat. Betul kan? Kita makanlah ubat tu. Walaupun ubat tu kita tak nak, pahit, tak sedap apa. Tapi sebab apa? Kita nak dapatkan sihat. Jadi kita makanlah ubat walaupun terpaksa, walaupun tak sedap. Akhirnya kita dapat sihat. Solatlah walaupun kita rasa berat, walaupun tak khusyuk, walaupun terpaksa. Dan memang kita banyak solat dan keadaan terpaksa. Betul tak? Kalau tak sebab terpaksa, kalaulah sebab solat ni tak wajib, tak dipaksa pun, nescaya kita tak solat. Betul atau tidak ni? Tapi sebab kena paksa oleh Allah, wajib oleh Allah, kelang kabut sibuk macam mana, kita menyelit gak pergi solat. Sebab dipaksa. Allah paksa kita untuk solat. Akhirnya kita solat pun terpaksa. Solat pun sekejap je, laju-laju. Solat ni pun lama-lama kita tetap jaga 5 waktu solat. Akhirnya insya-Allah penyakit-penyakit hati kita akan disembuhkan Allah melalui proses solat. Akhirnya kita dah tak solat terpaksa, kita suka pula solat. Ada tak orang kat sini yang tunggu? Tak sabarnya nak Zuhur. Tak sabar nak 1:30. Kenapa tak sabar nak solat Zuhur? Ada tak orang sampai tahap tu tak sabar solat? Ada. Oh, betul ada tuan-tuan ya. Jarang nak jumpa orang macam ni. Yang ramainya kita, dah Zuhur. Ui, tak sedap. Dah asar. Ui, cepatnya masa berlalu. Kiamat nak dekat. Macam tu kan. Oh, time bulan puasa. Setahun sekali. Maghrib je pun kan. Yang tu berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Itu pun bukan sebab tak sabar nak solat, tak sabar nak makan, nak buka puasa. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi di sini kesimpulannya, siapa yang mengatakan bukan semestinya orang solat itu baik, betul. Saya nak bagi perumpamaan macam ni lah. Contoh, ada buah tembikai, ada soalan lagi tu. Kertas ya. Okey, baca soalan dulu. Biasa kalau bergaduh dengan isteri, isteri akan memberi nasihat dengan suara yang keras. Kita pun diam. Lepas tu dia akan tanya, kenapa diam? Jawablah. Bila kita jawab, dia marah pula kita. So apa yang perlu saya buat? Nak jawab ke? Nak diam ke? Mesti soalan pada lelaki ni kan? Tak apa tuan-tuan, saya faham. Jadual ni. Tuan-tuan kerja, saya faham. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan jadi suami yang soleh, suami tanggungjawab, dapat isteri yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata, anak-anak soleh-solehah, rezeki lapang. Subhanallah. Kok-koklah masuk balik kan bila dah doa tu. Okey. Baiklah. Apa ni? Puan, soalan tu kan mungkin, tapi saya nak kupas sikit lagi bab solat tu ataupun bab aurat. Orang suka buat soalan ni. Tak semestinya orang solat tu baik. Setengah orang yang tak semayang, dia lagi baik perangai dia. Kerja pula lagi efisien, lagi punctual dari segi kerja. Dia tak semayang tapi bagus. Lagi kalau nak dibandingkan dengan orang kafir.
orang bukan Islam. Betul kan? Kadang amanah kerja lagi bagus, lagi penyabar daripada kita yang semayang ni. Orang bukan Islam lagi sabar, lagi muka tu manis. Kadang saya memang heran dengan mak-mak Saleh. Sebab pernah berapa tahun saya ikut suami saya masa tu ni kan. Kita lambat ni kan, berapa ni, bila kita sampai I'm sorry, never mind, okay, it's okay. Dia pula yang tenangkan kita. Kita sebenarnya nak tenangkan dia sebab dia menunggu. Saya kata sabarnya dia, kalau dia jadi orang Islam mesti dia lebih baik pada kita. Dari segi kebersihan, dari segi baiknya dia dengan anak kita. Contoh cikgu kan, Masya Allah. Saya cerita sikit ni. Saya pergi hari ni pasal buku orang kata apa, 3 penjuru kan, 3 penjuru. Lepas tu kita ni berdebar ni, 3 penjuru kita kan ada juga cikgu jumpa anak kita. Kita nak tahu macam mana perangai anak kita, betul kan? Bila jumpa cikgu dia pun start, oh, your kid is amazing. Saya pula amazing kan, dia puji anak kita. Your kid is very good. Dia puji. Saya kata, perangai dia macam mana? Oh, excellent, dia sangat bagus. Anak puan gini, pelajaran dia, padahal kita tahu result anak tak bagus sangat ni. Oh, she is very good, don't worry, your kid, puji je. Saya balik, patutlah anak saya sangat suka di sekolah. Cuti sekolah, dia orang tak suka duduk kat rumah. Dia counting days. Umi, berapa hari lagi sekolah? Berapa hari sekolah? Tak suka ke cuti? Tak suka duduk rumah? Lagi suka sekolah. Sebab di sana guru dia puji. Jarang marah, jarang tinggikan suara. Masya Allah, saya pula terbalik kat rumah. Kita ni pula yang kita mention selalu benda yang kita tak suka. Betul kan? Ni bilik siapa ni bersepah? Time dia kemas, kita tak ada mention sangat. Ni bilik siapa kemas sangat ni? Tak ada. Yang kita akan sebut 5 hari kemas, sehari yang tak kemas tu kita bising. Lepas tu saya kata, ya Allah, patutlah. Dia orang memang guna pendekatan tu dan ada kaedah kenapa guru-guru mereka dilatih begitu dan macam mana guru mereka kurang tekanan, sekolah sangat ambil berat supaya anak ni kurang tekanan. Saya tengok macam mana bila pelajar tu datang, macam mana dia sambut, dia peluk, dia gini apa semua. Jadi anak kita pun sayang dia, saya jadi timbul cemburu. Tetapi di situ peranan kita lah bagaimana seharusnya kita sebagai seorang ibu yang perlu bagi ni. Saya juga cuba test anak saya, contohkan. Ada hari tu saya mention benda-benda yang negatif. Akhirnya benda tu balik semula pada saya. Penat, letih, sedih. Tapi saya cakap dekat suami, bang, hari ini saya buat benda ni. Ibu-ibu cuba buat contoh. Hari ni insya-Allah bang, saya tak akan marah budak-budak. Saya tak akan ni, saya akan sabar je. Suami kata tengok berapa jam boleh bertahan. Yelah tu, suami cakap kan. Yelah tu, dia sengih. InsyaAllah. Saya pun minta, ya Allah bantu aku ya Allah untuk jadi ibu yang kuat, ibu yang sabar hari ini. Sebab kita dah pagi-pagi subuh, kita dah doa minta pertolongan Allah. Hari tu saya tengok je apa-apa kebaikan yang kecil pun anak. Makasih Atikah. Luqman makasih, Luqman abang yang sangat bagus. Puji. Dalam beberapa jam, maksudnya hari tu hujung minggu lah kita bersama dengan anak kan. Apa kesalahan dia saya buat tak nampak, tak cakap apa-apa. Tak lama tu, Umi ada apa-apa nak tolong tak? Lepas tu yang lain pula, Umi nak air tak? Umi penat ke? Duduk, make kita work. Maksudnya, memang benar kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur dengan nikmatku, nanti kalau azabku amat pedih. Azab Allah tak tunggu akhirat ya. Kat dunia Allah bagi kita jadi ibu yang azab. Ustazah azab dah jadi seorang mak. Azab dah jadi seorang isi contoh. Rupanya dengan banyakkan syukur, dan kan Nabi sebut, siapa yang tak berterima kasih kepada man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. Barang siapa yang tak berterima kasih pada manusia, dia tidak berterima kasih pada Allah. Bila banyak kita meraihkan anak, meraihkan suami buat sikit je, bang makasih lah, angkat kain, makasih sangat. Macam pelik tu kan. Makasih bang, tolong angkat kain. InsyaAllah lepas ni dia angkat, dia lipat sekali. Tapi kalau dia masa angkat kain, alah angkat je ke? Memang tak ada tambahan lah lepas tu. Tapi syukur, alhamdulillah bang, makasih sangat awak lipat kain, makasih sangat. Ikhlas daripada hati, bukan pelik. InsyaAllah lepas tu dia buat lebih. Tapi kalau kita benda kecil kita tak boleh syukur, jangan harap Allah beri nikmat yang lebih besar. Itu satu tips lah. Okey, saya nak bagi pemahaman pasal solat tadi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan diberi tugasan oleh isteri untuk cari tembikai, encik cari tembikai yang macam mana? Nak tengok macam mana tembikai tu elok tak elok?
Encik buat apa? Ha? Oh, suruh potong. Oh, kan? Potong tu sebelum bayar ke lepas bayar? Kan? Ni baru logik sikit. Jaranglah boleh potong dulu. Ni tak nak. Mana boleh? Lagi kalau beli dekat shopping complex, beli dekat Maidin ke apa, boleh ke potong dulu? Dah siap potong. Okey. Tu bijak. Beli yang dah siap potong. Okey, baiklah. Selamat tuan-tuan. Betul lah tu kan? Okey, kita kalau nak beli tembikai, nak beli buah yang tak nampak dalam, kita tengok luar. Betul tak tuan-tuan? Sebab ada orang kata perempuan ada tu yang tak tutup aurat lagi baik daripada yang tutup aurat. Contoh, orang buat kiasan benda ni, logik akal. Kita pun jawab dengan logik akal ya. Buah tembikai, kita nak beli, kita tengok luar. Okey, lepas tu kita kocok-kocok sikit. Contoh kan? Okey, rasa macam tak ni, tak ada lebam, kita bawa balik. Belah, tengok-tengok busuk. Itu normal, betul kan? Yang tak normalnya, kalau tuan-tuan beli buah tembikai, nampak dah busuk kat luar, nampak dah lebam, mungkin dalamnya elok, luar je nampak lebam. Luar je nampak berulat ni, dalam mungkin elok, jangan bersangka buruk. Oh, contoh, dah sasah berulat kat luar, dah sasah lebam kat luar, dalam mesti tak elok. Betul tak tuan-tuan? Buah apa pun, subhanallah. Buah mangga ke, buah apa ke, buah ni ke, kalau nampak luar tak elok, dia mesti dalam tak elok. Tapi yang banyak berlaku, luar nampak elok, bila buka tak elok. Durian tu masam, itu banyak berlaku. Luar nampak elok, cantik, daripada pengalaman kita. Sebab itu bila kita nak nilai manusia, memang ada kawaid fiqh, nahnu nahkum bizawahir. Kita hanya mampu menghukum dia pada zahir. Macam buah tadi juga. Bila luar nampak elok, semayang, tutup aurat, subhanallah, zahirnya nampak baik, tapi bila kita kenal rupanya kaki ngumpat, kaki buka aib orang, kerja malas, luar nampak elok, is normal. Luar nampak elok, bila kenal dalam tu buruk. Tetapi kalau luar dah nampak buruk, luar jelas-jelas menentang Allah, tak solatnya, tak tutup auratnya contoh, jelas-jelas sombong. Ini kesombongan yang paling tinggi ni.